Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani malam ini kami teruskan diskusi dan juga perbincangan melihat kepada cadangan untuk membuka semula sempadan negara dan seperti apa yang diumumkan ataupun yang dikongsikan oleh Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana Tan Sri Muhyiddin mengatakan kerajaan perlu menetapkan satu tarikh yang tetap untuk pembukaan sempadan negara, dalam mana usaha untuk memastikan pemulihan ekonomi negara dapat dilakukan dengan sebaiknya. Jadi untuk waktu ini, kami boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Madya Teknologi Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Prof adalah pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan daripada Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Fauzi. Prof, kalau diikutkan belum lagi ada satu ketetapan ataupun tarikh khusus untuk melihat kepada cadangan pembukaan semula bagi sempadan negara, tetapi untuk waktu ini memandangkan Prof pakar dalam bahagian risk assessment atau pengurusan ataupun penilaian risiko kesihatan, mungkin boleh dikongsikan dengan mengambil kira keadaan semasa dengan turun naiknya angka positif COVID-19, bagaimana boleh kita lihat dan juga kesediaan melihat kepada cadangan pembukaan semula sempadan negara? Adakah waktu ini kita benar-benar sudah bersedia, Prof? Begini, Fauzi. Kalau kita ditanya tentang kesediaan sama ada kita bersedia atau tidak, ya, jawapan yang boleh saya beri kongsikan di sini, sama ada kita bersedia atau tidak, mahu ataupun tidak, kita semua harus menerima, ya, satu keadaan di mana mana-mana negara di dunia ini sedang berhadapan dengan satu wabak yang bersifat global, ya, iaitu menyeluruh, ya. Jadi bukan hanya negara kita saja yang mengalami pandemik COVID-19 ini, tetapi risiko jangkitan COVID-19 ini juga turut dialami oleh negara-negara lain di dunia. Jadi persoalan sama ada kita bersedia atau tidak, kita harus terus menempuhi situasi ini. Walau bagaimanapun, setiap negara, setiap rakyat, khususnya di Malaysia ini, kita semua yang berada di Malaysia ini harus sentiasa fokus. Bukan hanya rakyat saja fokus, tetapi pemimpinnya, pembuat-pembuat keputusan, penguatkuasaannya, jabatan-jabatan yang terlibat, perlu bersiap siaga dengan perancangan yang teliti. Seperti mana yang ditanyakan sebentar tadi, iaitu tentang pembukaan sempadan, ya. Jadi itu sebenarnya satu soalan yang perlu dilihat dengan lebih teliti berdasarkan maklumat serta fakta yang ada. Jadi kalau kita lihat, ya, perancangan dan penelitian untuk pembukaan sempadan negara, ya, perlulah mempunyai tujuan-tujuan yang khususnya. Jadi kita tak buka sempadan kita secara bebas seperti dahulu, sebab dengan adanya COVID-19 ini kita tidak mahu varian-varian atau jangkitan-jangkitan yang berlaku di luar negara itu turut sama memberi kesan kepada kesihatan awam penduduk ataupun rakyat di Malaysia ini. Jadi ianya perlu dilihat tujuannya, keperingkatannya atau ke tahapnya bagaimana ianya masuk ke dalam negara ini, apa tujuannya, apakah dia melibatkan hanya sektor-sektor ekonomi semasa yang begitu penting atau genting bagi negara dalam meningkatkan pelan pemulihan negara dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat dengan teliti, ya. Di samping itu juga mereka-mereka yang terlibat ataupun individu yang ingin masuk ke dalam negara kita ini, baik bagi tujuan pelancongan, baik bagi tujuan pekerjaan atau apa sekali tujuan pun, mereka perlulah mempunyai maklumat kesihatan awam yang lengkap, ya, seperti vaksinasi yang telah lengkap, ya, negara mereka yang datang ke sini, bagi mereka-mereka yang datang ke sini, status COVID-19 di negara mereka juga boleh dijadikan panduan bagi kita sama ada ingin membenarkan mereka masuk atau tidak. Secara ringkasnya, sama ada kita bersedia atau tidak, jadi keutamaan dalam kesiapsiagaan kita dalam kawalan pencegahan ataupun protokol-protokol pencegahan termasuklah pelaksanaan SOP, pematuhan penguatkuasaan SOP semasa itu
perlu diteliti dengan lebih baik. Tidak boleh dalam masa 1-2 bulan ya, tetapi ianya perlu diberi masa dalam tempoh ya, mungkin 2 atau 3 bulan yang pertama ini untuk melihat situasi semasa dan berdasarkan kepada maklumat dan cadangan yang diterima nanti, barulah pihak negara ataupun pihak MKN dan juga KKM ya boleh membuat satu keputusan yang tepat dan bermanfaat kepada semua, kepada rakyat. Fauzi. Prof, tadi ada yang mengatakan ini bukan lagi soal bersedia ataupun tidak. Secara asasnya kita perlu bersedia dan kalau diikutkan ini adalah tahun ketiga kita berdepan dengan ancaman COVID-19. Mungkin pada waktu ini kalau kita merujuk kepada cadangan yang dikemukakan oleh MPN, Majlis Pemulihan Negara, pernah dicadangkan sebelum ini bahawa pintu sepadan perlulah ataupun dicadangkan dibuka pada 1 Januari lalu. Tapi sehingga pada waktu ini belum lagi ada ketetapan secara khusus berkaitan dengan pembukaan semula sepadan negara. Mungkin pada waktu ini, selain pada kita melihat bersedia ataupun tidak bersedia dan berdasarkan penilaian risiko pengurusan kesihatan, adakah perlu dipercepatkan tarikh pembukaan semula pintu sepadan negara dan ataupun ini masanya ataupun perlu kita tunggu dan lihat perkembangan semasa apatah lagi dengan ancaman varian baru seperti Omicron, Prof? Begini, Fauzi. Sekiranya kita ingin mencadangkan seperti mana yang Fauzi cakapkan tadi, sekiranya MKN ataupun pihak KKM ingin mencadangkan supaya sepadan negara itu dibuka pada Januari, seperti mana yang telah saya katakan sebelum ini, supaya kita dapat melaksanakan penganalisaan risiko itu terlebih dahulu, mungkin dalam 2 atau 3 bulan. Jadi kalau kita rancang untuk buka pada bulan Januari, sepatutnya bulan September ataupun Oktober sudah mula kita melaksanakan penilaian risiko bagi agensi-agensi ataupun organisasi yang terlibat dengan pembukaan sepadan ini. Kerana penilaian risiko ini sangat penting. Ini akan menjadi statistik ataupun data kepada kita dalam membuat sebarang keputusan ataupun protokol yang ingin kita umumkan pada bulan Januari. Sebagai contoh, kalau hari ini pada Januari kita ingin mencadangkan atau ada urgensi bagi kita untuk saya dipahamkan bahawa semalam ya Tan Sri Mahyudin Yassin ya ada memaklumkan bahawa ingin membuka sepadan negara ya secara lebih memberikan masa dan ianya perlu dilaksanakan secara berperingkat atau sebaliknya atau sebagainya ya, tetapi bagi saya kalau kita ingin benar-benar membuka sempadan negara ini, kita perlu lihat secara menyeluruh aktiviti pengenalpastian, penilaian, pelaporan risiko setiap agensi atau sektor yang terlibat ya. Seperti kalau boleh saya bagikan contoh di sini seperti peladangan, pertanian, pelancongan, pendidikan tinggi mungkin ada melibatkan pelajar-pelajar daripada luar negara dan mungkin juga sektor-sektor ekonomi lainnya yang mungkin terjejas ini perlu melaksanakan saya sebut sebagai aktiviti pengenalpastian risiko ataupun kita sebut risk assessment process ya, iaitu aktiviti pengenalpastian risiko. Dan laporan penilaian risiko ini perlu dihantar kepada pihak KKM dan MKN ya untuk dikemaskini maklumat-maklumatnya yang terkini dan berdasarkan maklumat dan keputusan penilaian risiko setiap agensi ini barulah negara ataupun pihak yang berwajib seperti KKM dan MKN dapat mendapat idea secara penuh sama ada ingin membenarkan pembukaan sempadan pada bulan 3 ataupun bulan Mac atau April nanti ataupun sebaliknya. Jadi ini antara isu-isu yang sebenarnya kita tidak buat. Kita hanya kebanyakan antara kita ini atau agensi ini hanya membuat keputusan berdasarkan maklumat-maklumat yang mungkin agak terhad, tidak melibatkan agensi-agensi yang terlibat ya seperti peladangan, pertanian, pelancongan itu kurang penelitian risiko yang dilaksanakan kepada aktiviti-aktiviti ini. Selain daripada itu Fauzi kalau boleh saya kaitkan juga ya,
menyembunyikan maklumat atau data-data jangkitan COVID-19 semasa bagi setiap agensi yang terlibat dengan kemasukan daripada pekerja luar atau pelancong ini, dan juga pemalsuan. Baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan pemalsuan data tentang data vaksinasi dan sebagainya. Ini sebenarnya yang mengganggu gugat sama ada kita mampu atau tidak apabila kita membukakan sempadan kita nanti. Kita macam seperti yang mana Fauzi cakap tadi, kita tidak mahu berpatah balik bila kita buka tutup. Ini juga tidak baik dari segi ekonomi. Jadi bila kita nak buat sesuatu keputusan, biarlah ianya agak perlahan tetapi ianya tepat dan ianya mematuhi SOP, pelaksanaan SOP yang sedia ada. Prof, kalau berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh Tan Sri Muhyiddin semalam yang mana mengatakan ini adalah satu keperluan untuk melihat kepada imbangan sektor ataupun bidang kesihatan dan juga perlu juga melihat kepada keperluan pembangunan atau pemulihan ekonomi itu sendiri apabila wujudnya cadangan ataupun gesaan untuk pintu sepadan negara perlu dibuka pada waktu ini. Mungkin Prof boleh kongsikan kebimbangan yang paling disuarakan khususnya melihat kepada jika pintu sepadan negara dibuka, takut-takut ataupun yang dirisaukan adalah berlaku lonjakan kes dan kita tidak mahu mimpi ngeri gelombang ketiga yang pernah kita lalui beberapa bulan lepas berlaku lagi ataupun kita alami lagi selepas ini. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan berdasarkan risk assessment proses yang perlu dilakukan 2 ataupun 3 bulan sebelum tarikh pembukaan sepadan negara akan diputuskan itu nanti, apa langkah persediaan yang perlu dilakukan waktu ini sebelum ataupun ke arah pembukaan semula sepadan negara itu nanti? Baik, secara terusnya kalau boleh saya ingin kongsikan di sini, pertama SOP yang sedia ada itu kita terus amalkan. Norma-norma baru yang telah kita laksanakan selama 2 tahun dalam negara kita ini, kita terus amalkan seperti biasa. Jangan cepat kita longgarkan SOP. Yang ini juga banyak isu dia, Fauzi. Bila kita dapat lihat, bila terlalu banyak kelonggaran, bukan hanya merisaukan kita tentang kemasukan individu daripada luar negara akibat daripada pembukaan sempadan, tetapi kadar kes kenaikan jangkitan COVID-19 dalam negara juga sekarang dilihat semakin naik antara 1 hari ke 2 hari. Seperti kalau kita dapat tengok statistik Januari saja, bermula pada Januari kita bermula dengan 2,000 kes harian. Pada sekarang ini, pada hari seminggu ini, kita dapat lihat kes kita sudah melonjak kepada 5,000 kes. Dan kluster-kluster pendidikan, kluster-kluster sekolah juga kita dapat lihat telah mula menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Ini kita belum lagi buka sempadan kita, Fauzi. Kalau kita buka sempadan kita, ini yang saya risaukan dari segi pematuhan SOP sedia ada. Risiko itu sebenarnya banyak bergantung kepada disiplin kendiri. Disiplin kendiri setiap individu, penguatkuasaan pematuhan yang dilaksanakan oleh setiap agensi, ini juga banyak menyumbang kepada peningkatan kes. Mustahil untuk kita memasuki fasa endemik selagi bilangan kes kita ini sekitar 4,000, 5,000. Kita harus turunkan bilangan kes harian kita ini. Gunakanlah apa aktiviti yang ada seperti vaksinasi. Kita sekarang ini juga bagus dari segi vaksinasi, tetapi ingat vaksinasi itu hanya mengurangkan keterukan jangkitan. Jangkitan tetap boleh berlaku apabila gagal kita patuhi SOP. Seperti mana yang ingin saya syorkan di sini, kalau kita dapat lihat, untuk kita memastikan perkara-perkara seperti penjangkitan kes harian, baik dalam negara ataupun datang daripada luar negara, itu dapat diatasi dengan baik. Kita perlu sentiasa mengingatkan setiap individu supaya lebih berdisiplin dalam mematuhi SOP yang sedia ada. Itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya bagi setiap individu
mematuhi SOP yang sedia ada. Kemudian menjadikan hasil aktiviti penilaian risiko penularan jangkitan di tempat-tempat kerja ataupun di organisasi, di sektor-sektor ekonomi dan sebagainya sebagai satu perkara yang serius dan perlu dilaksanakan secara berkala. Untuk masa sekarang ini, saya memohon agar semua agensi yang terlibat, baik perhotelan, baik sektor perladangan, perindustrian yang mana melibatkan pekerja-pekerja asing, melibatkan individu daripada luar negara ataupun dalam negara, melaksanakan aktiviti penilaian risiko di tempat kerja masing-masing, di sektor ekonomi masing-masing. Sekiranya penilaian risiko ini dapat dilaksanakan, maka ianya akan memberi satu maklumat yang tepat kepada pihak kementerian, kepada pihak pembuat keputusan dalam membangunkan protokol ataupun melaksanakan aktiviti pencegahan yang lebih optimal dan berkesan. Fauzi. Kita nak terus lagi untuk bercakap tentang risk assessment ataupun penilaian risiko berhubung dengan cadangan berkaitan dengan perlunya pembukaan semula sepadan negara. Tetapi untuk waktu ini, kalau kita ambil contoh pada pelaksanaan program ataupun projek laluan perjalanan lengkap vaksin VTL Malaysia Singapura dan juga projek rintis yang dilaksanakan ataupun disebut sebagai Gelembung Pelancongan Langkawi antarabangsa juga dilaksanakan baru-baru ini. Bagaimana Prof melihat dengan model pelaksanaan kedua-dua VTL dan juga Gelembung Pelancongan Langkawi ini boleh diambil kira ataupun dijadikan pertimbangan sebahagian daripada pengurusan risiko ataupun penilaian risiko menuju kepada cadangan pembukaan sepadan negara ini, Prof? Benar, ini adalah dua platform ataupun dua kaedah di mana negara dengan berani telah melaksanakan satu model iaitu model pelancongan yang dipanggil Gelembung Pelancongan Langkawi dan juga pelaksanaan model laluan perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura. Ini sebenarnya dua contoh bagaimana kita menilai risiko secara spesifik untuk aktiviti merentas sepadan melalui VTL iaitu perjalanan lengkap Langkawi antara Malaysia dan Singapura. Di samping itu juga kita ada Gelembung Pelancongan. Cuma bagi saya hasil daripada dua aktiviti atau dua eksperimen ataupun uji kaji yang telah kita laksanakan dari segi pengurusan risiko ini, kita tidak dapat lihat dengan jelas impak atau kesan dia kepada baik sektor ekonomi maupun impak dia kepada kesihatan. Cuma kadang-kadang kita agak takut apabila macam saya bagi contoh kita pernah dikejutkan dengan apabila kita benarkan laluan 2 hari selepas kita benar 2 atau 3 hari selepas kita benarkan laluan perjalanan lengkap vaksin ni dan masa itu dunia dikejutkan dengan varian Omicron. Dan amat mengejutkan apabila kita ada kes Omicron pertama yang mana masuk melalui Singapura. Itu kurang pasti sama ada dia melalui VTL ataupun perjalanan lengkap vaksinasi antara Malaysia Singapura atau sebaliknya, tetapi ini amat mengejutkan banyak pihak Jadi saya cuma ingin bertanya ataupun ingin mengetahui sejauh mana impak ataupun sejauh mana keberkesanan Gelembung Pelancongan dan juga laluan perjalanan lengkap vaksin ini dalam mengawal risiko jangkitan COVID-19. Jadi, kalau yang saya lihat secara fizikal ataupun secara maklumat-maklumat yang kami terima ataupun yang dibaca melalui media-media massa dan sebagainya sebagai seorang rakyat yang biasa, jadi kita hanya dapat maklumat bahawa ianya ada sedikit ataupun ada beberapa kepincangan. Cuma ianya tidak di-highlightkan dengan begitu terperinci. Jadi saya cadangkan untuk kita lihat balik dua eksperimen yang telah kita lakukan ini
dan lihat parameter-parameter pengukuran yang digunakan. Seperti saya yakin kita ada parameter seperti tempoh kuarantin, kemudian kesahan untuk ujian RTK dan PCR bagi mereka yang laluan keluar masuk. Begitu juga dengan status vaksinasi, ya, dan bagaimana pula dengan individu yang masuk dengan ataupun keluarga yang masuk dengan kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun yang belum divaksin, apa tindakan kita dan sebagainya. Jadi ini semua perlu duduk bersama, dibincang secara kolektif. Kalau boleh saya ingin cadangkan di sini juga Fauzi, pihak MKN dan juga KKM ini juga perlu membuka pintu mereka, ya, untuk menjemput pakar-pakar pengurusan risiko daripada institusi-institusi pengajian tinggi. Saya cukup yakin ramai ni penyelidik-penyelidik dan pakar-pakar kita yang mempunyai pelbagai pengalaman dan dalam bidang aspek pengurusan risiko ini, untuk datang dan memberi pandangan masing-masing, ya, dari pelbagai sudut. Ini sebenarnya akan banyak membantu pihak Kementerian Kesihatan, ya, secara profesional dalam membangunkan SOP yang lebih tuntas dan lebih tepat, ya, ke arah kesejahteraan masyarakat, ya. Fauzi. Prof, dalam mana kita melihat kepada kejayaan pelaksanaan dua eksperimen yang dimaklumkan VTL dan juga Gelubung Pelancongan Langkah Antarabangsa itu, mungkin pada waktu ini lebih kurang dalam 3-4 minit yang akhir ini, mungkin Prof boleh kongsikan apa perkara ataupun lesson learn yang boleh kita ikuti daripada pelaksanaan ataupun langkah oleh negara-negara lain yang membuka pintu sepadannya. Tak payahlah kita tengok jauh-jauh, kita lihat saja kepada Thailand, Singapura, malah Filipina juga telah akan membuka pintu sepadannya untuk warga luar. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan dalam minit akhir ini juga bagaimana perlu diingatkan selain pada kita bercakap tentang bersediakah kita apabila pintu sepadan negara ini dibuka, bagaimana perlu diingatkan kepada masyarakat dan juga rakyat bahawa pematuhan SOP perlu dikekalkan, juga berkaitan dengan vaksin, dan perlu diingatkan dan juga perlu ditanam dalam cara pemikiran rakyat bahawa kita sekarang hidup bersama dengan COVID-19, Prof. Begini, ini yang dikatakan pemikiran fasa endemik, iaitu di mana seperti mana yang Fauzi cakapkan tadi, kita ingin masyarakat kita atau rakyat kita atau semua pihak berfikir bahawa kita akan duduk bersama dengan virus COVID-19 ini. Ini merupakan salah satu pemikiran, ya, di mana kita perlu lebih ke hadapan daripada virus. Kita tidak boleh menunggu apa yang sudah berlaku baru kita teria-ia ingin membangunkan SOP dan sebagainya. Kita perlu berfikiran lebih terkehadapan. Jadi, melihat contoh daripada negara-negara lain, negara-negara jiran kita seperti Singapura, Thailand dan Filipina, kita boleh belajar melalui pengalaman-pengalaman dan peristiwa mereka. Tetapi kita sendiri perlu lebih cepat dan cekap dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kawalan risiko kesihatan awam dalam negara. Ini kerana contoh-contoh seperti Singapura, Thailand itu boleh kita lihat atau boleh kita ambil sebagai panduan, tetapi ianya juga dihadkan oleh faktor demografi, populasi penduduk, persekitarannya, sosialnya, tahap pendidikan, disiplin rakyatnya, status ekonomi dan budaya. Ini sebenarnya faktor-faktor yang kita sebut sebagai confounding factor. Yang mana faktor-faktor ini sangat berkait dengan penentuan risiko keselamatan. Akhir sekali, kalau kita nak kaitkan tadi, bagaimana untuk kita menghadapi atau menyediakan diri dengan fasa endemik ini, iaitu duduk bersama dengan virus ini, kita mesti tetap atau kekal dengan norma baru. Jangan kita cepat-cepat longgarkan SOP balik semula kepada norma lama. Tidak. Kita teruskan dengan mentality bahawa kita akan ke hadapan. Bukan ke belakang, tetapi kita akan ke hadapan, lebih bersedia, kita lengkapkan diri kita, dan pastikan bahawa jangkitan COVID-19 seperti mana yang saya katakan tadi, sememangnya sangat pantas dengan adanya varian-varian baru seperti Omicron. Jadi kenapa kita nak lambat untuk berubah? Fasa endemik ini memerlukan semua pihak mengangkat
faktor keselamatan dan kesihatan awam, pengurusan risiko menjadi agenda utama negara. Jangan sudah terantuk baru kita nak tengadah, Fauzi. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Prof adalah pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan daripada Universiti Malaysia Sabah yang mana berkongsi pandangannya melihat kepada cadangan ataupun gesaan perlunya ada satu garis masa ataupun ketetapan secara khusus untuk melihat kepada cadangan pembukaan semula sempadan negara. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda awal ni. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.